أنت والله يا محمد، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت الشمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري. أنت والله يا محمد، أنت مصباح الصدور. أنت والله يا محمد، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت الشمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري. أنت والله يا محمد، أنت مصباح الصدور. أنت والله يا محمد، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور. أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور. أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور. أنت والله يا محمد أنت
الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, hari ini sudah masuk hari yang keberapa ni? Alright, kita berada pada berapa hari bulan? Aku bulan 19 hari bulan Januari. 19 hari bulan Januari. 19 hari telah pun berlalu untuk Januari ni, dan di mana kita, apa sedang kita buat dan macam mana permulaan tahun ni. Adakah tahun ni dia lebih best ataupun dia slow sikit ke? Apa yang sedang berlaku dalam kehidupan anda? Dan apa pun berlaku, kita sentiasa dalam keadaan yang bersemangat, keadaan yang terus yakin dan terus lakukan apa yang patutnya kita lakukan untuk kita mencapai matlamat yang kita tetapkan. Alright? Dan bersama pada hari ini dengan Abang Abu, insyaAllah you all, terima kasih kerana yang sudah pun datang ni. Yang siapa ni? Mereka-mereka yang dah datang ni, kita nak macam welcome diorang dengan tepukan-tepukan istimewa. Kita nak bagi dia satu tepukan kepada yang mereka yang datang. Pagi-pagi kan dia dah datang. Alhamdulillah, terima kasihlah kerana ni. Dan sambil tu apa kita buat? Kita beristighfar. Kita beristighfar, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita beristighfar, kita mulakan istighfar hari kita dengan istighfar, insya-Allah. Mudah-mudahan hati kita akan Allah jaga daripada berbolak-balik dalam pelbagai perkara dalam kehidupan kita, insya-Allah. InsyaAllah saya terus buat apa ni sekarang, saya nak just share kepada member-member, kawan-kawan yang mungkin menunggu untuk saya share benda ni pada mereka. Jadi sama juga anda sambil share tu kita boleh tekan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan ramai di antara kenalan kita, saudara mara kita, adik-beradik kita dapat bersama dengan kita untuk mendengar sedikit sebanyak. Mungkin adalah benda-benda yang mereka juga boleh dapat. Mudah-mudahan kalau apa yang kita kongsikan ni boleh memberikan kebaikan kepada diri mereka, wow, itu sudah pastinya best. Dan topik hari ni menarik, minda atau duit. So topik ni saya nak bawa sebab saya rasa ramai ada satu mitos dalam kehidupan, iaitu nak buat duit kena ada duit yang banyak. Itu dia punya mitos yang kita nak bincangkan pada hari ini. Adakah dia duit atau minda? Ini adalah formula wang yang semalam Abu dah kongsikan. Ini adalah sorotan daripada apa yang kita belajar semalam, insya-Allah. Jadi saya sangat teruja lah untuk bersama dengan anda semua. Jadi apa kata kita ambil sedikit ruang dan peluang ni untuk berkongsi dengan member-member kita. Just tekan share je. Kita tekan share, mudah-mudahan mereka juga dapat bersama dengan kita, insya-Allah. Alright. So dan juga dekat grup-grup awak, especially grup-grup adik-beradik Abang Abu ni, bangun pagi semangat sikit, dengar benda yang bagus. Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini juga. Sebab adakah mental atau minda ataupun duit, mana satu yang buat orang tu kaya? Kita nak bincang benda tu. Tapi apa-apa pun sebelum perbincangan, kita nak tengok siapa yang dah bersama dengan Abang Abu pada pagi ini. Terima kasih. Saya nak just onkan saya punya live dekat Facebook ni. Wow, kita ada Sulaiman Abu, Syira Rizwan ada kat sini, Razana Razak dia cakap Assalamualaikum. Kita nak check kat sini juga. Tu dia. Kita ada right, kita ada Ashura, Waalaikumsalam. Norma Makdin ada kat sini. Norma, apa khabar? Norma Makdin ada kat sini. Dan kita juga ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ada Siti Zulaika, Kiki. Apa khabar hari ni? Best. Waalaikumsalam. Alright, dan kita ada Syafiq Baba daripada mana ni? Abang Abu, Assalamualaikum semua sahabat. Alright, terima kasih kerana bersama dengan pagi-pagi ni kita datang. Apa kata kita naikkan sikit supaya kita dapat energi yang banyak lagi. Alright, topik tengok ke atas. Alright, topik tengok atas. Minda or money, yang mana buat anda kaya? Itu topik yang kita nak bincangkan sebagai sambungan daripada apa yang saya kongsikan semalam. Dan share, terima kasih kepada yang share. Kita nak bagi diorang kita bagi horn. Ini horn JDT, babe. JDT punya. Kita nak
bagi semangat kepada anda semua. Alright. Okey, kita ada Syira Rizwan. Assalamualaikum AA dan semua. Selamat pagi. Hai Shishi. Oh, dia nak hi dekat dia punya adik dia yang kat atas tu. Alright. Assalamualaikum dan share. Terima kasih Razana kerana share. Semua dah breakfast ke? Alhamdulillah saya minum teh C kosong dan juga satu keping roti sajalah. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, right. Kepada anda, Rukaini Anwar, apa cerita kau Rukaini? Kat mana kau menghilang lama sangat? Apa cerita? Right. I hope you are in dalam keadaan yang best. Nampak tak abang Abu dah upgrade sikit, belakang ada skrin hijau. Nanti lain kali adalah banyak benda yang kita boleh buat, betul? Alright, kita sikit-sikit lah, kita belajar sikit-sikit. Tak perlu terus kita nak macam buat benda yang kita tak faham kan. Semata-mata orang lain buat, kita just kekalkan apa yang kita buat dan kita upgrade slowly. Bila orang feedback kat kita okey lah, boleh lah aku belajar sikit macam tu. Alright, okey Arif Xiao An, alright. JDT dah sana. Kita ada teka-teki. Oh, ada teka-teki. Okey, teka-teki apa tu? Kau nak tulis ke? Aku nak just like share dengan orang ni. Mungkin dia ni nak share teka-teki. Siapa jawab teka-teki ni mungkin dapat hadiah kot. Muhammad Rozaimi, apa khabar abang Muhammad Rozaimi? Lagu satu. Ada mantap power tu. Dia mai dah teka-teki. Masuk mana teka-teki? What is ni aku masuk kat sini. What is not a cult but seems like a cult? Apa benda ni? Aku tak faham lah kau ni. What is not a cult but seems like a cult? Cult ni dia macam tribe kan, macam cult loh. Ajaran sesat. Apa dia macam ni? Apa itu ajaran sesat? Tapi dia tak nampak macam ajaran sesat. Itu kau punya. Okey, siapa boleh jawablah dan dapatkan hadiah daripada Siti Zulaika ataupun nama samaran Kiki. Alright, best Kak Norma cakap best. Alright. Dan hari ini hari yang best, saya rasa mudah-mudahan kita terus berdoa pada Allah SWT akan mengurangkan penularan COVID supaya kita dapat berinteraksi semula seperti sedia kala dulu. Dapat bertemu, dapat bersilaturahim dengan lebih erat lagi. Semua benda ni terganggu sementara waktu dan juga connection kita dengan Allah juga sebab kita dapat buat benda tu dekat sini tapi kita macam di KL ni macam kurang dapat pergi masjid. In fact tak dapat langsung, macam abang pun tak dapat langsung pergi masjid. So kita doakan supaya Allah segeralah angkat semua coronavirus ni, angkat dia dan bagi kita terus dapat meluangkan masa kita di masjid dan sebagainya, insya-Allah. Alright. Okey. Kita ada bukan jalan sesat lah. Okey. Apa dia punya jawapan? Kau dah tanya, aku tak gerti lah. Dia orang pun macam tak gerti nak jawab kau punya sebab kau punya English lah, babe. Alright, apa kata yang lain terus tekan share dan kita bawa lagi member-member yang lain insya-Allah sebelum Abang Abu memulakan hari yang ini dengan topik yang menarik. Dan apa sarapan kau orang pada pagi ni? Boleh komen sarapan kau apa yang kau orang makan. Saya nak tengok kepelbagaian dalam masyarakat kita. Apa yang diubahkan pagi-pagi ni? Cult, culture and craze. Okay, cult to culture and craze. Okay. Alright, cult tu is culture and craze. Alright, okay. So, apa yang nampak macam cult tapi bukan. Apa dia? Saya pun tak faham. Kau bagilah dia punya clue ke ataupun kau terus bagi jawapan pun bagus. Ada ke? Dan boleh tak yang ada kat sini tolong share apa yang korang makan. Aku nak just tahu apa sarapan pagi korang. What exactly that you guys makan untuk sarapan. Alright, siapa yang nak baju ni? Alright, baju dah ada. Okay, kita dah ada baju ni. Alright, 2 warna, hitam dan putih. Aku nak tunjuk jugalah pada korang. Alright, kita ada baju warna hitam. Alright, ni memang menarik ni. Yang belakang dia tulis, always be yourself. Right, always be yourself and this is the power of money, babe. Dia attract duit, babe. Serius, dia attract duit. Kalau letak benda ni, duit datang. Dia ada warna hitam dan juga ada warna putih. Alright, belakang sama juga, always be yourself ni. Ini yang kira yang first series ni, always be yourself. Alright, okay, siapa yang nak juga boleh dapatkan benda ni dalam hari ni punya session juga.
Yang nak you boleh just like PM, saya nak macam tu. Alright, kita tengok apa yang dia orang makan. Kurma alwa 3 biji. Oh, ilmu duit. Alright, ilmu duit. Dia cakap macam ajaran sesat. Allah Akbar. Okay, kita tengok apa dia makan. Syahriza dia makan nasi lemak kopi O. Ini macam program yang aku dulu masuk je, nasi lemak kopi O. Okay, kita tengok tu Syahrizat. Syira dia tak tahu makan apa. Okay, Ashura dia makan kurma lah. Kurma ajwa 3 biji. Wow, Alhamdulillah. Ni bagus ni. Ni bagus ni. Alright, lepas tu kita ada apa? Kita tengok nasi lemak paru. Nasi lemak dan paru. Wow, okay, nasi lemak paru. Razana pagi-pagi dia makan nasi goreng. Nasi goreng, okay. Nampaknya semua goreng-goreng banyak. Milo dan biskut lemak je pagi-pagi ni. Biskut lemak lupalah nama dia. Aku duk ingat tu apa tu biskut yang kita makan. Biskut lemak dia panggil. Betul, biskut lemak kan. Alright. Okey, lepas tu alhamdulillah yalah dia cecah dengan Milo Kau cecah dengan Milo. Oh, memang sedap Dulu mak aku masa aku pergi sekolah dulu dia kasih benda tu tapi Milo aku Holek lah. Mak aku bagi aku Holek tau. Holek. Dulu aku minum Holek banyak. Nak bagi t-shirt ke? Bukan nak bagilah, nak jual lah. Mana ada bagi? Jual. Okey. RM50. Jual RM50 saja. Cotton yang cantik, yang tebal, yang nice ni. RM50. Tapi dia punya best je. Dia tarik duit. Macam abang-abang hari-hari pakai benda ni. Jadi aku nak create a cult pula. Orang pakai baju ni. Okey. Okey, kita ada selamat pagi. Sarapan pagi, fruit smoothie and apple orange. Wow, ni Mak Saleh Dust Chris ni Dia Mak Saleh babe. Dia makan apple orange and smoothie. We're healthy foods Very good. Kita ada Azam Nur. AA, Assalamualaikum AA dan semua dia cakap. Okey, Waalaikumsalam dan kita masih lagi belum masuk ke topik kita. Kita hanya sedang kita sedang berukuah. Kita ni kadang-kadang kita kena macam berukuah lah kan. Sambil kita berkenalan, sambil kita mendoakan, sambil kita ambil tahu apa sedang berlaku. Dan nasi lemak kopi O baru breakfast. Betul breakfast. Dulu aku masuk program tu Azim. Aku masuk program nasi lemak kopi O tu. Kan memang, tapi dia orang tak pula bagi kopi O. Tapi ada kat luar masa lepas program tu kita minum kat luar, dia memang ada nasi lemak dan kopi O. So dia bukan saya cakap tapi memang dia orang sediakan nasi lemak dan kopi O. Saya pergi ingat nasi lemak kopi O saya dah masuk dalam 5-6 kali lah dalam rancangan dia orang dan memang ada nasi lemak dan kopi O disediakan. Alright. Yang lain apa lagi yang korang makan selain aku nak tengok benda yang unik Dust Chris okey fruit and smoothie apple goreng. Why? Apple goreng pula. Apple orange. Alright. Okay, kita ada Shikin Harun kat sini. Apa khabar Shikin? Dan kita juga sedang watch insyaAllah Muhammad Fariz. Muhammad Fariz sedang juga watching dekat sini insyaAllah. Alright. Hari ini kita nak sambung topik semalam. Tapi sebelum saya nak sambung, ada tak soalan yang korang nak tanya Abang Abu? Ada soalan tak? Kalau ada soalan, dipersilakan tanya supaya Abang Abu boleh jawab ataupun bagi anda sedikit pandangan. Okey, bila kau nak tanya tu bukanlah aku ni terror sangat nak jawab semua, tapi pandangan, mungkin guidance, mungkin apa yang saya bagi ni boleh buat kau fikir dulu. Itu sebab saya suka sangat tanya orang soalan, sebab bila awak tanya soalan, dia seolah-olah saya mendapat makanan minda. Makanan perut lain, makanan minda lain, makanan body kita lain. Makanan body ni sebenarnya exercise. Kan exercise ni makanan body, dan makanan body dia yang diet yang healthy. Alright, yang ada vitamin and all those stuff, itu adalah makanan body. Makanan minda adalah untuk saya soalan awak ni bagi saya fikir, jadi saya dapat makanan ataupun vitamin untuk saya punya minda saya. Dan of course soul. Untuk soul ni perlu kita utamakan best solat, selawat, beristighfar dan juga kita bersedekah. Bersedekah tu lebih kepada soul. Sebenarnya sedekah ni untuk semua tau, soul, body and mind, sebab dia beri ketenangan, dia beri satu pembersihan jiwa, banyak benda lah. Jadi mulakan hari kita dengan bersedekah. Alright, semalam tak masuk kelas demam, alhamdulillah hari ni sihat sikit. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesihatan yang sempurna kepada anda semua. Best. Alright, hari ni kalau tak ada soalan, memang tak ada soalan korang memang tak ada soalan ke? Sebab kadang-kadang
Dia live ni dia bukanlah saya cakap terus awak dapat. Saya cakap mungkin dalam 10 second, 15 second dia punya lagging. Jadi saya harap mungkin kalau anda ada soalan, tolong tekan ataupun tulis kat sini sekarang. Alright, kita ada lebih kurang 19,000 penonton yang sedang menonton program ni. Kan? Positif, alright. Okay. Dan kita juga terus tekan love. Love ni saya suka lah. Love ni saya suka. Kalau dapat macam sekarang dah 700,000 love je aku start lah aku punya sharing hari ni. Tapi saya nak juga awak bagi soalan. Alright. Ada tak soalan yang awak nak tanya? Kita tengok kat sini siapa lagi? Normadin, Kamarul Nizam, Abdul Halim. Apa khabar brother Nizam kita? Muhammad Fauzi Jamaluddin. Kat mana selalu AA cari tempat untuk invest? Kat mana selalu AA cari tempat untuk invest? Dia datang sendiri, babe. Sebab tu kena pakai baju ni. Dia pakai baju ni, dia datang sendiri. Banyak benda dia datang, kita pilih je mana yang kita nak invest. Banyak sangat. Sebab tu, apa yang macam Syira kan, kau pernah datang cash flow. Bila kau keluar daripada lingkaran tikus, kau akan nampak, kau akan menarik peluang. Tapi kalau kau duduk kat dalam, kau memang kena cari dan kadang-kadang tak jumpa. So macam Abang Abu cakap, saya ada tema saya sendiri untuk tahun ni. Tahun ni tema saya adalah gold, invest dalam gold, invest dalam gold lah, emas betul. Tapi at the same time you can actually learn the new gold now is Bitcoin, di mana awak kena faham bila saya cakap macam ni kau jangan terus pula pergi melabur, right? Kau kena faham Bitcoin ataupun digital currency, then you need to invest in real estate, invest in saham, stocks. Tapi bila saya cakap macam tu kena faham, jangan awak terus buat tanpa ada ilmu yang betul. Then virtualization, alright, I'm start to invest in virtual things. Like and E is about expanding in other businesses, yang traditional businesses. Kalau dulu kita macam rasa benda tu traditional, tapi that's what I want to like go inside. Alright, okay. Untuk medium risk and high risk, medium risk more like long term. Contoh yang very simple bagi adik-beradik, saya dah introduce Wahid Invest. Right, just go there and start to explore and start to invest for long term. Alright, unit trust, that's medium term. High risk is a stock market. For me, it's stock market, and now it's digital currencies where you can do some trading there. Kalau you faham dia tu, right? So inilah antara benda yang kita boleh buat at this junction of economy situation, alright? Okay, tapi soalan yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah yang seperti yang Abang Abu dah tulis kat atas tu. Minda atau money? Duit atau minda yang buat? Yang mana buat orang kaya? Kita nak bincang benda tu. Alright. Salam AA yang handsome. Mudah-mudahan Allah berikan kau yang terbaik dunia akhirat. Amin. Aku suka kau. Muka kau handsome. Tepuk. Betul. Bagus. Aku suka orang yang minta. Dia ni muka tak malu macam aku juga. Dia minta orang tepuk. Jadi aku tepuk lah. Aku pun muka tak malu macam kau juga. Aku nak malu, minta aja kan kita dapat, insyaAllah. Alright, nak faham invest kena banyak membaca lah ni. Membaca satu, membaca teori. Tapi you kena rasa practical. Dia 3 level tau. Satu is teori, satu is simulation, and satu is practical. Alright, teori kena ada, you kena belajar, baca sikit, faham sikit pasal benda yang kita nak melabur. Benda tu sangat penting sebab kalau you baca ataupun you tak melabur tanpa you tahu apa benda berbahaya. Kedua, simulation. Simulation hari ini dah ada. Kalau you nak masuk dalam pelaburan saham, pergi simulation. Simulation ni dia virtually you trade. You trade virtually to get that experience. Dapatkan some simulasi dia. And then third, practical. Start dengan small. Alright? Start dengan small. Alright? Okay? Nak faham. Harga emas tengah turun sekarang. Ada duit boleh beli. Berapa turun dia? Kau cerita dengan aku berapa turun dia? Alright? Berapa turun dia? Saya beli emas. Saya beli kat kedai emas. Minta maaf lah, saya tak invest dalam public gold ke whatever. You can. Saya tak cakap awak tak boleh invest. Awak boleh invest. Mana-mana awak nak invest, it's okay. Go, carry on, do it. Tapi pada saya lebih suka emas saya ni, saya boleh jual bila-bila, saya boleh beli bila-bila, saya boleh jual pada sesiapa tanpa ada limitation. So kalau certain produk ni kita kena jual balik kepada, dia ada limitation. Saya tak suka limitation. Saya tak suka orang control, like dalam benda yang saya nak buat. Jadi saya pilih untuk invest dalam emas yang saya boleh beli dekat luar sana dan saya boleh jual balik dekat luar sana tanpa ada apa-apa. Tapi of course you kena ada ilmu yang betul. Boleh kita start dengan public gold tu, beli sikit and everything, okay? So tak ada masalah. Alright, so
So ada lagi soalan? Come on, kita bagi peluang untuk kita soal jawab dulu sebelum kita nak bincangkan topik pada hari ini yang saya rasa topik yang menarik, kepada ramai orang. Sebab saya percaya benda ni tau. Saya percaya your mental capital ni lah yang sebenarnya boleh unlock your kekayaan. Your mental. Dia bukan duit. Kalau ada duit pun kau tak reti, memang it's going to be very difficult. Right? Ada duit pun kalau tak ada mental capital ataupun minda, alright, sumber minda, ilmu tak ada pun tak boleh juga. Alright. Okey, bagus Fauzi, Mas, bagus. Kau macam aku juga. Saya biasa saya beli dekat Singapura je. Alright, dekat kedai-kedai emas kat Singapura yang datang dengan, of course lah, dengan dia punya, sebab saya invest in bar pun, jadi dia datang dengan all the certification and everything, insyaAllah. Alright, okay, so ada lagi soalan? Kalau tak, kita nak just move forward untuk hari ni punya topik. Sambil-sambil tu awak boleh tanya soalan, tak ada masalah. Kita ada Daisy Sylvester, kita ada Asia Asia pun ada kat sini. Haliana Yana pun ada kat sini. InsyaAllah, thank you for watching. InsyaAllah hari ni Abang Abu nak just go to the next important element dalam kita punya formula wang yang semalam Abang Abu cerita. Sama je Syarizal, tak ada apa beza pun. Sama je sebab dia world market. Emas ni dia world market. Alright, harga kalau kita ikut bar tu dia memang sama harga. Dia ada perbezaan sikit lah daripada spread dia. Tetapi dari segi overall sama je insyaAllah. Dia cuma rate exchange tu. Alright, emas kat PG sekarang segram. Okay. So saya tak nak yang PG, saya nak yang original kat luar sana. Apa? Cuba check. Sebab saya sebulan sekali saya invest. Tapi duit-duit yang kita simpan-simpan tu sikit lah. Alright. Okay. So apa yang Abang Abu nak cerita pasal hari ini adalah saya nak kita mitos utama aku nak korang pecahkan. Tak mau lagi mitos ni dalam kepala otak kita ni yang cakap it takes money to make money. It takes money to make money. Ini benda yang perlu kita ambil dan buang. Selagi kau ada benda tu dalam kepala otak kita ni, dia susah kita nak menjadikan realiti senang. Bukan duit yang buat orang dapat duit. Dia ada benda lain. Bukan duit. Sebab tu kita kena take up that benda. Alright? Cool. Bagus tu. Norma dia cakap apa tu? Minda yang positif dan tenang membuatkan kita kaya jiwa. Yes. Dia bawa kekayaan jiwa. Bila kekayaan jiwa ni, kita terjemahkan, kita menarik kekayaan di luar sana. Dia macam tu. Okay? Alright. So, apa yang Abang Abu nak cerita, first kali take out that. Alright? Dalam formula wang yang Abang Abu ajar semalam tu, sambungannya hari ni kita nak check sama ada duit ke yang buat orang tu kaya atau minda dia. Minda ni bukan minda kosong. Minda yang mempunyai some kind of asset. Alright? Sebab kalau kita tengok apa yang berlaku, kadang-kadang rutin, dia perlu, macam mana kita nak membina minda yang kaya, minda yang boleh membawa kekayaan, minda yang membuka peluang kekayaan. Dia bukan duit tau. Engkau ada duit pun, kalau engkau tak ada satu minda yang boleh buka peluang, maka memang susah, babe. Sebab tu orang ada duit pun kadang-kadang dia terkial-kial mencari peluang macam mana nak gandakan, macam mana, kalau tak habis duit tu. Alright? Nampak tu, emas kat Kelantan semalam RM230 sahaja. Nampak tu. Harga mungkin sedikit menurun, tapi saya tengok Bitcoin dia terus, sebab tu saya cakap dia mengikut emosi. But anyway, itu bukan benda yang nak bincang sekarang. Saya nak bincang benda pasal mitos ni, alright? So first kali, kalau awak nak ikut apa yang Abang Abu cuba sampaikan, apa yang Abang Abu nak ajar, apa yang Abang Abu nak guide, first kepala otak kita ni tukar. Alright, dia bukan duit yang buat duit. Saya nak you keluarkan benda tu. Awak boleh buat duit tanpa duit kalau Allah izinkan. Alright, jadi yang bagi kita kekayaan Allah. Alright, jadi ingat benda tu. Bukan duit yang bagi kita kekayaan. Tapi Allah yang bagi kita kekayaan. Allah yang bagi kita duit. Allah yang boleh memberikan ilham. Apa yang kita cari tadi adalah ilham kita yang dinamakan ilmu. Macam mana Allah bagi ilham yang seterusnya menjadi satu ilmu yang boleh membawa kekayaan. Jadi bukan duit, sebaliknya kita nak cari apa benda dan macam mana kita nak membina benda tu. Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Macam mana kita nak membina minda kita yang boleh create that opportunities. Alright? Okay? So, macam mana awak nak tukarkan idea yang muncul tu dengan menggunakan mental capital? Kan?
benda tu susah kalau kita tak ada satu sistem, satu proses dan juga mungkin tools, right? Satu sistem, proses dan tools untuk kita macam jadikan dia macam something yang easy. Macam mana dengan mudah kita boleh melihat sesuatu perkara jadi, nampak idea, terus proses dia jadi reality, duit. Macam mana kita nak buat? Jadi untuk buat benda tu, abang pun nak introduce satu benda yang saya namakan dia power hour. Alright, aku tulis kat sini lah supaya korang boleh nampak. Alright, the first benda yang saya nak introduce adalah first kali, okay, satu satu ni mitos. Mitos yang salah. Mitos ni mitos, benda salah lah. Duit buat duit. Duit je boleh boleh buat duit. Ni. Ini mitos nombor satu. So yang saya nak you keluarkan. Alright? Duit, mitos. Mitos ni kalau untuk topik hari ni kan, duit je boleh buat duit. Tak ada, duit je tak boleh. Itu adalah mitos. Pada saya itu adalah satu benda yang saya namakan dia mitos. Jadi bukan duit yang duit je boleh buat duit. Tak ada. Alright? So pertama sekali take out benda tu daripada minda. Saya tak nak lagi awak ada benda tu dalam minda awak. Right? Kita nak mula yakin bahawa tak ada duit pun kita boleh buat duit. Tetapi apa yang perlu kita ada, itu yang kita nak bincangkan. Right? Bukan saya cakap tak ada duit, engkau tak perlu duit untuk buat duit. Tapi kau perlu ada benda lain. Sebab tu saya nak introduce satu benda yang saya nak namakan dia power hour. Ataupun satu dia dua saya nak introduce power hour. Power hour ni. Apa tu power hour? Power hour adalah satu sistem untuk kita jadikan 1 jam dalam kehidupan kita ni untuk kita membina mental capital. Alright, kita nak membina mental capital. Apa tu power hour? Ini yang kita nak ceritakan. Sebab power hour ni adalah satu jam di pagi hari. Di pagi hari untuk awak mula mendapatkan idea, direction, inspiration dan semua benda tu. Alright, itu yang saya nak awak faham dengan power hour. Tapi kita tak payahlah terus melompat 1 jam. Right, kita mulakan dengan 10 minit saja, babe. Alright, kita mulakan power hour. Sistem ni sistem tau. Ni sistem power hour yang saya nak introduce supaya kita boleh membina kekayaan tanpa duit. Tapi untuk tu kita perlu ada something yang kita panggil dia capital. Mental capital ataupun capital minda. Benda tu, right? Jadi macam mana kita nak buat benda tu? Itu yang kita nak bincangkan, alright? So saya akan terus sampaikan benda ni, ilmu yang sangat best untuk anda, alright? Jadi saya nak awak jadikan power hour ni sebagai satu istiqamah, satu benda yang awak nak lakukan setiap hari, alright? Setiap hari awak kena ada satu power hour. Dia jadikan dia macam satu kebiasaan, alright? Macam kita bersarapan, macam kita mandi pagi, macam kita gosok gigi. Siapa kat sini tak gosok gigi? Kan? Siapa kat sini tak gosok gigi? Ada juga orang dalam hidup tak gosok gigi, macam laku juga kadang-kadang, kan? Tapi siapa yang tak mandi pagi? Kan? Setiap hari kita mandi. You do this regularly. Sama juga dengan power hour ni. Alright? Nampak tu? Ashura dia cakap, demi masa yang dimanfaat akan mendatangkan hasil, insyaAllah. Alright? Okay. So, power hour. Alright. Dan hari ni aku nak go through something supaya awak boleh memulakan like power hour ni dalam mencari beberapa benda. Alright. So, saya nak just kongsikan dengan awak satu persatu benda yang mungkin awak boleh jadikan dia sebagai power hour ni. Antaranya, saya nak just check lagi. Okay, overlay. Saya nak type supaya awak boleh macam dapat apa lagi yang kita boleh actually like gunakan. Alright, contoh power hour. Alright, saya tulis juga kat sini dan saya nak awak tulis jugalah. Power hour yang awak perlukan untuk membina capital, minda capital kita adalah satu, first. Alright, first adalah knowledge. Knowledge ni adalah ilmu. Alright? Knowledge. Tu satu.
Awak boleh gunakan 10 minit atau 15 minit untuk mendapatkan ilmu. Setiap hari, jadikan benda tu sebagai satu ritual. Ilmu, tak kisah apa pun ilmu. Dalam bab kewangan, of course lah, ilmu kewangan. Spend 1 hour dengan Abang Abu every day. Alright, dekat sini atau 10 minit, whatever, 15 minutes, you baca and all those stuff. That's the first one. Kedua, knowledge dia adalah ilmu. Ilmu. Alright, kedua, awak boleh juga fokus pada education. Ilmu dan education lain. Ilmu tu macam kita very specific. Apa kita nak knowledge daripada benda yang kita buat. Education ni kita belajar sesuatu. Kita belajar, mungkin kita mengambil MBA ataupun diploma in certain thing. Kemahiran, like some kind of like education. Alright, itu juga boleh awak bina dalam mental capital ni dengan 1 jam. Kita boleh belajar sesuatu yang spesifik. 15 minit. Saya ada join kelas yang 15 minit tau. Tapi Mak Saleh buat 15 minit je satu hari awak belajar something. Alright, so benda macam tu. Ketiga pada saya adalah membina pengalaman. Buat sesuatu. Lakukan sesuatu. 1 jam ni lakukan sesuatu. Buat menulis ke, kan? Menulis, create something, buat website, tulis kat blog, buat something. Alright, experience, dapatkan sesuatu pengalaman, sebab pengalaman juga menjadikan kita mempunyai mental capital yang kuat untuk kita mendapatkan idea-idea. Alright, keempat mungkin adalah skills. Kita mula membina certain skill menjual, skill melukis, skill menulis, skill apa lagi? Banyak skill yang kita boleh dapatkan dalam benda ni. Alright? Okay? Apa lagi yang kita panggil of mental capital? Apa lagi? Apa? Kita nak tengok dulu dan bukan semua awak kena buat. Jangan awak rasa Abang Abu bagi ni semua kau nak buat. Jangan. Ambil benda-benda yang kita perlu itu, kita go next. Tapi sekarang kita nak just fahamkan apakah jenis-jenis mental capital yang kita boleh dapat. Okay. Then tools, kan? Tools. Budgeting system, tools untuk profile, tools untuk kita buat sesuatu, Excel, banyak tools juga boleh menjadikan kita mempunyai mental capital yang best. Okay, then systems. Alright, adakah sistem-sistem yang kita boleh belajar untuk meningkatkan mental capital kita? Strategies, apakah strategi dalam pelaburan, strategi dalam menyimpan, strategi dalam buat bisnes. So boleh tak kita belajar benda-benda ni, dapatkan these are antara contoh-contoh capital mental yang kita boleh dapat di luar sana. Alright? Okay now. Jadi bila banyak benda ni, mana satu aku nak start? Ni dia. Power hour adalah satu waktu sebelum subuh. Yahudi sangat takut bila ramainya saf orang bersolat subuh. Perbezaan juga dapat dilihat pada ayat hadis sebelum subuh dan berpagi-pagi hari. Alright? Power hour ni, boleh you take that as your, tapi apa yang Abang Abu nak, kita jadikan benda ni sebagai ritual, sebagai satu kebiasaan. Jadi, bila kita nak buat sesuatu menjadi kebiasaan, kita mulakan dengan something yang senang untuk kita. Kalau kita meletakkan sesuatu yang lebih kuat tu, dia jadi macam difficult for people. Alright? Okay. Jadi, macam mana kita nak identify mental capital kita? Alright? Apa satu benda, contohnya, apa satu benda yang awak tahu orang lain tak tahu? Kan? Ada benda-benda yang kita tahu, orang lain tak tahu tau. So, itu sebenarnya adalah satu mental capital. Amin Property. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright? So, apa satu benda yang kita tahu, orang lain tak tahu? Itu adalah satu kekuatan, satu benda yang kita boleh namakan sebagai kita punya mental capital kita. Alright? Dan apa yang awak boleh nampak, orang lain tak boleh nampak. Ini datangnya daripada mana? Daripada mental capital kita. Kita nampak peluang, orang lain tak nampak. Kan orang lain tak nampak. Sebab apa? Kita dah membina mental capital kita daripada benda-benda yang Abang Abu kacik. Knowledge tadi, belajar, education, pengalaman, insight, skill, kita tools yang kita ada, sistem yang kita bina. Alright, benda-benda macam ni yang memberikan kita mental capital untuk identify something yang orang tak nampak, kita boleh nampak. Dan kadang-kadang kita juga sebab mental capital kita boleh mengambil benda yang sangat kompleks dan kita permudahkan untuk kegunaan orang. Nampak tak? Apa yang saya cuba bagi. Jadi bukan duit yang sebenarnya menjadikan orang itu kaya.
Sebaliknya mereka perlu mempunyai mental capital yang sebenarnya membuat orang tu kaya. Sebab kalau ada duit je, kalau kau tak ada benda-benda yang saya cakap ni, macam mana kau nak kaya? Rugi adalah, kena tipu adalah. Kan ada duit banyak-banyak, bagi kat orang dia tipu. Kau melabur dalam tabur benda, kau tertipu. Kan? So benda-benda macam tu sebabnya bukan duit. Nampak? Betapa ramai orang silap. Alright? Dia ingat dengan duit je lah yang dia boleh kaya. Alright? Itu konsep yang perlu kita buang dulu dan kita mula membina mental capital. Dan bila kita ada mental capital ni, barulah awak akan nampak banyak benda yang sebenarnya sebelum ni awak rasa macam tak boleh buat, susah nak buat, dia menjadi mudah. Lepas tu pakai baju ni, awak akan dapat banyak duit. Dia menarik. Dia menarik. Serius babe, aku bukan gurau tau. Serius. Kau pakai baju ni dia menarik. Jadi cepat-cepat beli baju ni. Okay. So, yes. Kan, ada ajar aku, tahu rasa nikmat kaya, betul. Dah macam dukun. Boleh nampak orang lain tak nampak. Kan? Tak, dia nampak dengan minda bang, bukan dengan mata kasar ni. Apa yang abang cakap nampak tu adalah bukan nampak dengan mata ni. Mata ni kau tak nampak apa pun. Kau akan nampak benda yang lahir je. Tapi kau tengok daripada minda, kau akan nampak. Nampak peluang. Itu maksud saya. Alright Okay. Okay, jadi sekarang, macam mana kita nak membina mental capital yang sangat powerful? Alright. Dan untuk tu, kita kena ada nombor 2. Okay, first tadi saya cakap tadi, macam mana nak identify capital tadi kan? Alright, satu, kita tanya soalan-soalan yang macam saya tulis. Let me just write this down. Alright, tanya soalan 3 Macam mana nak identify? Apa yang aku tahu, orang lain tak tahu. Ni soalan yang awak kena tanya. Alright. Okay, apa yang aku nampak yang orang lain tak nampak. Okay. Ini soalan yang awak kena tanya. Right, soalan yang awak kena tanya supaya awak macam ni. Aku nak kena kecilkan sikit supaya macam ni. Okay, kita dah ada beberapa benda, 2, 3. Ni soalan yang awak kena tanya ni. Apa yang aku tahu yang orang lain tak tahu? Apa yang aku nampak yang orang lain tak nampak? Ini adalah soalan-soalan untuk membina mental capital. Alright? Okay. Dah ada Fauzi dah ada. Okay, baguslah kau. Alright, now. Seterusnya adalah yang kedua yang pada saya sangat penting untuk kita membina satu mental capital yang kuat adalah juga awak macam ni. Dia senang je, perkataan dia adalah specialization. Specialization. Okay, let me just write it down. Okay, ini adalah yang seterusnya. Specialization. Right, apa yang buat awak punya mental capital ni lebih strong bila awak specialize dalam something. Right, specialization. Apa yang awak special sangat? Kan, contohnya dalam business. Specialization in satu specific area. Awak tak perlu nak tahu semua tau. Satu spesifik. Be unique, brother. Be unique. Kan? Be unique in something. Specialize in something and be unique. Offer something yang tak ada orang lain offer. Kan? Jadi expert dalam satu niche. Satu niche jadi expert. Oh, aku expert dalam selling. Aku expert dalam marketing. Aku expert dalam copywriting. Aku expert. Satu je. Satu niche. Become expert dalam niche tu. Itu yang kita namakan benda yang saya namakan dia ultimate specialization. It is not just specialization but ultimate specialization. Maksudnya bila orang dengar, orang cari, orang tahu pasal benda tu, dia cari awak. So you kena bina that kind of like mental capital yang buat awak boleh attract duit dengan senang. Alright? So itu yang untuk orang business lah, kalau you business kan. Kalau you bekerja kan, awak learn satu skill. Specialize in satu skill yang buat awak ni valuable daripada orang lain. Awak ada something yang boleh offer pada company awak yang orang lain tak boleh offer. So learn something. Alright, sentiasa consistently build skill awak, knowledge awak dalam perkara yang awak buat tu. Alright, dan contribute more than others. Bila orang tak boleh buat, awak buat. Untuk menunjukkan yang sebenarnya awak ada value untuk company tu. Alright. Dan always fikir macam mana you boleh jadi intrapreneur. Intrapreneur maksudnya walaupun kita bekerja, masih kita boleh mencipta pelbagai
bisnes-bisnes yang boleh menjana duit. Okay. So apa ni? Boleh ke kita rasa aku tahu dari orang lain tak tahu? Ultimate specific specialization. Yes. Something yang aku tahu yang orang lain tak tahu ni. That is ultimate specialization. Kan, yang akan menjadikan awak punya kebolehan menjana duit tanpa duit tu bertambah berpuluh kali ganda. Jadi itu yang perlu juga kita ada. Alright, now sekarang macam mana kita nak membina benda tu? Macam mana kita nak membina? Alright, step dia. Macam mana kita nak membina dia? Aku tulis kat sini, steps. So steps. So aku bawa sebelah kanan pula. Okay, steps dia. Steps to mental capital. Powerful mental capital lah. Okay, steps capitals. Best aku tulis-tulis ni. Bagus kan, aku dah pandai juga sekarang. Bolehlah sikit-sikit. Belagak pula. Alright So step to mental capitals. Apa yang perlu kita buat untuk kita menjadikan mental capital kita ni kuat? First awak kena create system yang saya namakan dia power hour. Ni dia. Create that system, power hour. Right. First kali awak kena create that power hour system. Maksudnya awak dah kena mula ikut setiap hari awak akan ada satu sistem untuk power hour dan konsisten. Alright, awak buatlah masa 9 hingga macam Abang Abu. Saya cuba sedaya upaya 9 hingga 10 saya commit dengan benda yang saya buat, ilmu wang dunia akhirat. Alright, saya buat itu sebagai satu komitmen untuk mental capital saya. Saya sendiri bila mengajar, bila kongsi, saya dapat banyak ilmu. Saya dapat banyak ilham bila saya berkongsi, mengajar ni, saya dapat banyak lagi ilham yang turun. Yang saya dapat. Kat situ saya faham betapa powernya benda yang saya buat ni. Ramai orang yang mungkin tanya saya, Abang Abu, awak bagi semua. Saya ni jenis yang bagi semua. Lantak kau ambil lah kan. Jadi, orang tanya, kau bagi macam mana Sebab pada saya, bila saya bagi, saya dapat lagi banyak. Kan, bila saya bagi benda-benda yang powerful macam ni pun dah powerful. Saya insyaAllah saya akan dapat lagi banyak untuk saya terus buat lebih powerful. Sebab tu, first kali commit pada sistem untuk kita belajar. Alright, so saya namakan dia power hour. Just commit. Alright, lepas tu, kedua, bila awak dah commit, sekarang awak kena decide apa benda-benda yang awak nak belajar. Apa benda-benda yang awak rasa awak nak betulkan. Apa benda-benda dia. Alright, adakah dia bukan benda tau. Dia macam apa yang aku nak baiki. Dia macam ni. Okay, apa yang aku kena baiki ataupun ingin baiki. Apa yang aku ingin baiki. Right, dalam berapa? Ada tak aspek yang awak nak baikkan? Right. Mungkin awak ada kekurangan dalam something. Right, mungkin awak tak pandai benda-benda. Kan? So apa yang aku ingin baiki? Ini adalah soalan yang awak kena tanya. Right, apa yang aku ingin baiki? Right? Apa yang aku ingin baiki? List down benda-benda yang awak rasa perlu. Aku kena faham macam mana nak menjual. Aku kena faham macam mana aku nak buat live. Aku kena faham macam mana aku nak berkomunikasi, macam mana aku nak menulis, macam mana aku nak post. Whatever yang awak nak mula improve dalam mental capital awak. Have a report card macam kau tulislah report card sendiri. Lepas tu start small lah. Ini masalah dengan ramai orang, right? Dia nak buat dia tak pernah buat benda tu, tapi dia nak terus macam buat macam wah dia dah terror. Start small, brothers and sisters. Start small. Alright, start small. Ini benda yang kena faham. Alright, start small. Start benda tu small. Alright, jangan. Okay, start small ni adalah nombor 2 tau. Selepas awak dah ada power hour, awak dah mula tulis apa yang aku nak baiki dan mula baiki dengan start small. Mungkin 10 minit je. Kan, 10 minit. Maybe 10 minutes. Alright, 10 minutes. 10 minit. Kan? So awak nak macam start small 10 minit. Satu hari awak bagi masa 10 minit untuk awak betulkan apa yang awak dah tulis tu. Kan? Benda-benda yang awak dah nak ingin baiki tu kan. Awak dah tulis dah. So awak mulakan dengan 10 minit. 10 minit power hour untuk awak belajar something. Alright? Dan kalau boleh awak start dengan satu. Dia sebab tak perlu kita nak habiskan 1 jam dalam satu benda tau. Tapi untuk permulaan 10 minit untuk kita increase mental capital kita. Right, kita nak increase mental capital kita ni
Sebab tu kita mula ada benda ni. Alright? So kita start dengan benda tu. Boleh ke boleh ni? Alright? So awak ingatlah benda yang awak buat ni dia adalah satu pelaburan yang paling menguntungkan, Habib. So apa yang awak nak buat ni kan, power hour 1 jam, power hour 10 minit ni, dia adalah satu benda yang saya rasa satu investment yang sangat berbaloi gila lah. Yang bestnya kau tak perlu keluar duit banyak. Kan, kau tak perlu keluar duit banyak pun. Clear tak? So aku nak kau mula invest dengan benda ni. Invest setiap hari 10 minit, 15 minit untuk membina mental capital yang power. Sebab itu yang menarik kekayaan dan duit. Bukan duit. Kau ada duit banyak pun, kalau mental kau ni memang macam bela sotong, kau memang tak boleh dapat apa. Clear? Sebab tu jangan berlagak dengan duit yang kau ada, sebab dia boleh hilang anytime. Tapi kalau kau ada mental capital yang luar biasa, duit hilang ke, duit kena tipu ke, kena whatever, you ada the capacity untuk membina balik. Sebab tu saya nak awak faham benda ni. Alright? Okay. So macam mana kita nak start benda ni? Macam mana kita nak start? So it's about taking action. Saya tak nak lepas saya berbual ni, kita, dah dapat power hour lah habis. Abang Abu share tadi, power hour macam aku dapat something yang bagus lah. Hello, benda ni semua tak guna lah. Aku tak nak kau cakap. Buat. Dia buat. So first thing yang bagus sekali, pagi. Pagi tu paling bagus. Kan, bila kita bangun pagi, of course lah. Bila saya cakap macam ni, jangan pula kau bangun pagi, subuh tak buat power hour. Guna-guna Abang Abu ajar power hour, subuh tak buat. Tak mau. Agama punya hal, ibadah tu penting. That's the first priority. Alright, jadi siapkan masa untuk benda tu adalah kewajipan kita. Alright, untuk hidup kat dunia ni tu benda yang wajib kau kena buat. Alright, itu kita tak masuk campur dalam hal ni. Alright, tapi awak kena habiskan solat awak kena buat duha, awak kena baca Quran 1 page at least, kan, berselawat, beristighfar. Benda-benda ni kita memang kena buat. Alright, that is not considered as your power hour yang saya cakap. Itu adalah awak punya kewajipan. Alright, dia bukan power hour tau, dia kewajipan kau kena buat. So untuk kehidupan yang dirahmati Allah SWT. Alright, okay. Tapi apa yang kita kena buat adalah first in the morning, alright, awak distract from the day. Sebab tu kenapa kita perlu buat pagi-pagi sebelum kita buat apa-apa, sebab kita tak ada distraction tau. Kalau kejap lagi kan, 10 ke 11 nanti dah ada distraction. Ada nak call sana lah, ada nak pergi bank lah, ada nak buat itulah. Ada banyak distraction dalam hidup kita. Jadi pagi-pagi tu bila tak ada distraction tu lah kita mula betulkan ataupun bagi kita mindset ataupun minda untuk membina capital mindset. Alright? Ataupun your mind capital. Alright? Boleh Okay, kalau tak tahu apa nak start, mungkin ada yang kat sini macam mana Abang Ustaz, saya macam nak start tapi saya tak tahulah apa nak start. Okay, so apa yang, kalau bagusnya nak start, jangan start dengan benda yang mungkin awak lemah. Jangan. Right, itu adalah satu kesilapan yang orang buat. Sebab ada orang ajar kan, kita kena betulkan yang lemah. Memang betul, aku faham itu kena buat. Tapi lebih bagus kalau kita boleh fokus pada benda yang memang kita dah bagus untuk improve dia dulu. Itu starting, beginning. Right, beginning dengan memilih. Ada benda yang kita dah boleh buat. Contohnya kita pandai menjual. Apa kata kita improve benda tu lagi? Mungkin kita ni dah pandai menulis. Apa kata kita improve benda tu lagi? Itu yang kita start. Kalau kita ambil weakness kita dan start, dia akan macam kita akan buang banyak masa. Alright, untuk permulaan kita ambil benda yang kita memang dah faham, kita dah tahu, kita dah memang terror dalam benda tu, kita mula membina dia lagi. Kita fokus untuk improve dia lagi. Kan? So, lepas tu, jangan cuba nak ambil banyak benda. Alright? Ambil satu benda dan awak mula membina sebagai seorang specialist. Apa saya cakap tadi? Ultimate specialization. Alright? Awak kena mula ada ultimate specialization. Ambil satu benda dulu untuk awak nak pakar. Kalau boleh lah, ada orang satu tu sikit sangat. Ada orang dia capacity dia boleh buat 1-2. Jadi bila Abang Bu cakap satu dia down pula. Jadi mungkin saya bagi ikut capacity awak di antara 1 hingga 3 perkara ni. Awak rasa okay, I want to specialize in these 3 things. Kan? Alright? So inilah cara awak boleh membina awak punya mental capital dengan
melaburkan 1 jam atau 10 minit atau 15 minit untuk dalam power hour activity ni, alright? So ini akan membina dan terus membantu awak mempunyai satu minda capital yang sebenarnya menjadi satu punca untuk kita menjana dan mencapai kejayaan dan kekayaan. Ingat benda tu, right? So it's not about money, but it's about improving and enhancing your mental capital so that you can contribute to the world. Dengan adanya mental capital yang bagus ni, awak boleh membawa banyak kebaikan ke alam, like yang ataupun ke the world, right? This is what saya nak cerita. Jadi kita itu sajalah kan. So saya haraplah apa yang saya bagi ni dia macam bagi awak sedikit idea, right? Ataupun sedikit keyakinan lah, babe. Keyakinan untuk awak untuk awak mulakan, alright? Okay, Abang Abu mungkin besok saya akan bagi satu macam worksheet lah, siapa yang datang ni kan, saya nak bagi dia download kat satu tempat, saya akan bagi satu link untuk awak download some ideas, some benda-benda yang awak boleh buat, ataupun saya listkan kat sini, kau ambil kamera je, kamera besok-besok, bukan hari ni, alright? Okay. So itu saja, bermula dengan benda yang dah tahu dan improve dia. Betul, yes, that's what you need to do dalam kita membina mental capital kita. Jadi sebagai satu huraian, apa yang saya cuba ceritakan pada hari ini adalah untuk membuktikan kepada orang ataupun kepada diri kita sendiri, bukan duit yang menjadikan orang itu kaya. Sebaliknya, awak mempunyai satu capital ataupun your mind capital. Alright, your mind capital ataupun dipanggil mental capital untuk awak menjana duit. Alright, so itu yang saya bagi tahu, dan untuk tu saya cakap create satu sistem yang nama dia power hour. Apa dia? Sebut. Aku nak dengar. Sebut. Ada yang tak sebut Okay, power hour. Alright, so itulah yang awak kena mulakan. So antara benda yang awak boleh jadikan sebagai permulaan untuk awak meningkatkan capital mental ni adalah dengan tanya soalan seperti, apa benda yang aku tahu yang orang tak tahu? Apa benda yang aku tahu ni yang orang lain tak tahu? So benda tu akan bagi kita satu idea untuk kita mencari apakah mental capital yang perlu kita fokuskan. Alright, dekat situ juga saya cerita tadi, kita jadikan mental capital kita tadi specialization, ultimate specialization yang saya cerita tadi, right? So, dan saya terus bagi step-step dia macam mana kita nak mulakan step ni. Saya cakap start dengan power hour tu, mulakan dengan 10 minit, 15 minit, alright? Dan ambil benda yang kita nak improve, alright? Dia ada dua, satu weakness kita dan satu strength kita. Ambil daripada strength kita dan improve on that strength, alright? Dan start small dengan 10 minutes, alright? 10 minit, dan identify benda-benda yang kita boleh buat. Saya akan bagi a list of benda yang kita boleh actually like memantapkan kita punya mental capital kita. Alright? So itu sajalah yang saya rasa untuk 1 jam ni kita dapat bersama. Saya harap apa yang Abang Abu kongsikan memberikan awak sedikit sebanyak ilmu dan pengetahuan untuk membina keyakinan diri pada Allah dengan memastikan yang sebenarnya jadi kaya ni bukan pasal duit. Take out that, bukan pasal duit orang tu jadi kaya, sebaliknya mereka mempunyai satu banyak sebab-sebab lain, dan salah satu yang paling penting adalah mental capital. Alright, mereka membina mental capital yang luar biasa untuk mereka menarik duit, dan juga dia ada satu sistem untuk menarik duit dengan pakai baju ni. Jadi siapa nak baju ni, alright, PM saja ataupun just komen saya nak, ataupun saya nak secara private ataupun secara dekat sini pun. Alright, so saya akan bagi detail, alright, untuk anda memiliki benda ni, alright. Ni hitam ni pun cantik, babe. Dia macam nampak tak bercahaya lah, babe. Alright, so ni dua. Siapa-siapa yang nak boleh je komen di sini ataupun PM saya directly, insyaAllah untuk kita hantarkan pada awak dengan harganya RM50 saja, RM50 sahaja untuk anda, alright. So ada apa-apa? Ada apa-apa soalan lain? Kalau tak ada, tu sajalah insyaAllah. So saya ucapkan terima kasih kepada semua anda kena buat t-shirt muslimah. Muslimah ada, lengan panjang ada. Kita ada t-shirt lengan panjang, ini lengan pendek. Kita ada muslimah punya, dia lengan panjang. Alright, lengan panjang dia ada tapi tak labu lah. Dia tak labu, tapi kita ada.
mental malaikat dan mental syaitan. Macam mana nak kuatkan mental sebab selalu diganggu mental. Kau kena banyak kau kena banyak berselawat, kau kena banyak berzikir, kau kena banyak berdoa lah bang. Kau kena banyak berdoa bang sebab memang benda tu akan ada bang. Memang benda tu ada. Tapi bila kita fokuskan pada benda tu, kita akan macam senang dikacau. Kadang-kadang kita tak perlu risau sangat. Kita hanya berdoa pada Allah dan terus minta pada Allah, berzikir banyak-banyak, buat benda-benda yang syaitan takut. Ada benda-benda yang syaitan takut. Kita buat benda tu. Kan, kalau kita tengok sahabat Nabi, ada salah seorang sahabat, aku lupa nama dia, aku baca salah satu cerita, yang buat syaitan takut dengan dia, babe. Kan, jadi syaitan ni takut. Dia takut dengan sahabat Nabi ni sebab dia lain. So, macam tu. Jadi kita kena buat benda-benda yang buat syaitan takut. Nampak tu Muhammad Fauzi dia cakap pakai baju AA Super Wang memang aura dia lain macam. Sebab baju ni aku baca-baca, biar aku baca-baca, aku baca-baca supaya orang yang pakai ni terus dapat banyak duit insya-Allah. Alright. Sahabat Nabi Omar nampak tu. Ayu Amirah pun dah cerita. Omar dia cakap. Alright. So itulah yang benda kita boleh sampaikan insya-Allah. Alright. So sehingga kita berjumpa lagi esok, jangan lupa untuk sentiasa berada dalam keadaan positif. Alright, sentiasa dalam best. Alright, sentiasa naikkan. Kalau anda lemah, tahu apa buat? 1 2 1 2 1 2 kita naikkan energi balik. Mudah-mudahan kita dapat energi yang baik, energi yang positif, energi yang boleh membawa kita terus mencapai pelbagai kejayaan dalam dunia dan akhirat insya-Allah. Alright. So itu saja daripada Abang Abu yang memang handsome, memang macho, memang rugged, memang charming. Ada yang cakap hot tapi apa-apa pun manisnya.